Hadirin sekalian, seterusnya program pada pagi ini akan diteruskan dengan sesi penganugerahan CJ Penilai Kecemerlangan Perniagaan ataupun Business Excellence oleh Yang Berbahagia Dato' Abdul Latif Haji Abu Seman, Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia, yang dilakukan secara maya. Dijemput tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi perhatian di layar. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Sabah produktif. Sabah maju jaya. Yang berhormat Datuk Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri, Merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian. Yang berhormat Tuan Tamin bin Zainal, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian. Encik Thomas Logijin, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Persekutuan, Setiausaha Tetap dan Ketua-Ketua Agensi Negeri dan Wakil-Wakil Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam produktiviti. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk merakamkan setinggi penghargaan dan tahniah kepada Kerajaan Negeri Sabah, khususnya kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri kerana telah berjaya melaksanakan pelancaran Anugerah Kecemerlangan Industri 2020-2021 atau singkatannya AKIS, 2020-2021. Tahniah saya ucapkan kerana ini merupakan satu langkah yang positif yang akan berjaya melonjakkan negeri Sabah berada di persada dunia kerana kita menggunakan framework ni yang berlandaskan pada Malaysia Business Excellence Framework, iaitu framework yang juga menggunakan pendekatan rangka kerja kecemerlangan antarabangsa. Kalau bagi mereka yang biasa familiar dengan excellence business organisation, for example like Malcolm Baldrige, excellent business framework, European business excellence framework, kita juga menggunakan rangka kerja yang sama. Jadi sudah tentu bukan hanya kita bercakap tentang penilaian yang kita buat, organisasi-organisasi di Malaysia menggunakan pendekatan yang telah kita bangunkan, tapi juga kita boleh menggunakannya untuk kita membandingkan ataupun menanda aras dengan agensi-agensi atau organisasi lain pada peringkat antarabangsa. So we have gone global actually, standards are global and that would ensure that we are able to participate at the international fora. Sebenarnya inisiatif ini bukan hanya terhenti setakat kita mengadakan penilaian dan memilih mana-mana organisasi yang cemerlang. Sebenarnya inisiatif ini ada banyak faedahnya lagi. Kerana setiap tahun selepas kita selesai atau setiap 2 tahun selepas kita selesai menggunakan pendekatan penilaian ini, kita memilih pemenang. Malah pemenang tu mungkin kita pilih dalam satu kategori itu 1, 2 dan 3 dan sebagainya, tapi ada banyak lagi syarikat-syarikat yang kita anggap sebagai cemerlang dalam bidang masing-masing. Seperti mana yang telah disentuhkan oleh Tuan Setiausaha Tetap Kementerian tadi, di mana kita menggunakan 7 kriteria. Kita akan lihat banyak syarikat yang cemerlang dalam kriteria yang tersendiri. Ada amalan-amalan baik yang boleh kita belajar daripada mereka. Jadi ini adalah antara faedah yang kita dapat dan kita juga boleh membandingkan prestasi syarikat-syarikat di Malaysia, khususnya di Sabah, dengan mereka yang berada pada peringkat antarabangsa kerana menggunakan pendekatan dan juga rangka kerja yang sama. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian MID dan juga Kerajaan Negeri Sabah dengan pelancaran anugerah keselamatan industri ataupun AKIS 2021. Pentingnya kita menggunakan budaya kecemerlangan kerana kita nak memastikan bahawa kita sentiasa berada dalam aliran kecemerlangan.
what may be quality today, what may be excellence today may not be excellence tomorrow or quality tomorrow. So these are moving targets. So we want to make sure that continuous assessment of our organization is being undertaken. I think as what the permanent secretary had put it rightly, companies having in operation for 3 years, they can participate, and winning companies can come in again in the years to come, so that they can be assessed on continuous basis to ensure that their excellence is being the bar that we have set would also be increased from time to time, and to ensure that the excellence level that we achieve also goes along with the international level. Ya, jadi saya juga ingin mengucapkan tahniah ya kepada semua mereka yang terlibat, dan dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal pengiktirafan di Perbadanan Produktiviti Negara ataupun Perbadanan Produktiviti Malaysia ya, dalam mesyuarat tersebut kita melakukan penilaian ya, bagi memastikan kita mempunyai barisan panel yang benar-benar berkelayakan bagi melakukan penilaian ke atas syarikat-syarikat di Malaysia. Dan dalam mesyuarat tersebut sebanyak 12 ahli panel ataupun panel penilai yang telah kita sahkan dan kita iktirafkan, dan mereka akan menjalankan inisiatif dalam menilai syarikat-syarikat yang bertanding di dalam inisiatif Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah pada tahun ini. Pengiktirafan ini diberikan oleh jawatankuasa yang saya sebutkan tadi berdasarkan kepada kriteria yang kita tetapkan ya. Pertamanya adalah dari segi pengetahuan mereka, kelayakan mereka, pengalaman mereka dan juga kemahiran dalam menjayakan tugasan ini. Berikut adalah senarai para panel penilai yang telah diiktiraf. Pertamanya Puan Nur Azian binti Romlan, ya, tahniah ya Puan. Yang kedua Cik Nur Ashikin Syafiqah binti Jimmy Keating. Yang ketiga Puan Zainah binti Muhammad Yusof. Yang keempat Encik Sudirman binti Muhammad Alwi. Yang kelima Puan Wong Siwan. Seterusnya Encik Amri bin Anwar, Encik Harik Evans Gabu Jusilin, Puan Romela Osman, Encik Muhammad Hamdi bin Saleh, Puan Herni binti Munir, Encik Adi Zahrin bin Ahmad Sharifuddin, dan yang ke-12 ya, akhir sekali Ahmad bin Mat Rani. Ya. Tahniah saya ucapkan kepada mereka semua sebagai sijil pengiktirafan kompetensi. Ya. Saya ucapkan tahniah kepada mereka semua, dan saya percaya penilaian tidak akan berhenti sekadar menilai ya syarikat-syarikat yang mengambil bahagian, tapi selepas ya kita memilih ya pemenang dan mereka yang dianggap cemerlang, kita juga akan turut menganjurkan perkongsian amalan-amalan terbaik daripada mereka yang telah kita nobatkan sebagai pemenang. Dan insya-Allah pada peringkat kebangsaan juga boleh kita anjurkan perkongsian amalan-amalan terbaik dengan syarikat-syarikat di peringkat antarabangsa, kerana kita ada platform sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri. Kita ada apa yang kita sebut sebagai Global Business Excellence Network, dan Malaysia merupakan ahli, dan kita juga boleh mempelajari amalan-amalan terbaik yang boleh kita perolehi daripada syarikat-syarikat di peringkat antarabangsa. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah, saya selaku Ketua Pengarah MPC, Yang Berhormat ya Datuk Jokim, saya memberi I'm giving my assurance. We have got an MPC office there. We want to make sure that we are relevant there. I've been telling my officers you have to do justice because we are there. We are welcome there, so we have to do justice. We want to make sure that we will be able to contribute towards development of Sabah. But of course, the work that we do is on productivity enhancement. I would like to see, insyaAllah next year, God willing, Sabah will have your own annual productivity report.
Yeah, we have at this point of time the National Annual Productivity Report, which MPC produces, but we are now going to the states. So we are going to measure productivity of the main sectors of Sabah. And from there on, we'll be able to identify what are the gaps. We can identify issues, and at the same time, we will then come up with the right strategies to be recommended to the state government on how we can improve further. We like to see productivity as the game changer for the state development and also the national economic development. Now, at the same time, sir, I think you are also aware the office under the leadership of Encik Muzani, we are now undertaking reforms on regulation. Ya, kita menyemak semula semua peraturan-peraturan ya, bagi memastikan peraturan yang kita ada tidak lapuk. Peraturan harus menyokong, membantu, facilitate ya, perniagaan, bukannya frustrate. So we want to make sure that regulations that we have in place will be quality regulations. And I know we have also undertaken review of business licenses, which we have been carried out in Sabah, and also on the non-tariff measures to ensure that movement of goods are not, being constrained by unnecessary burdensome regulation. So, sir, we thank you again for all your support, welcoming MPC, and also participating in the development of the state of Sabah. So once again, congratulations on the launching of AKIS. I believe this is another step to move forward to ensure that business in Sabah remain excellent, and that would definitely contribute towards high competitiveness and productivity of the state. Thank you again. I wish everyone a productive day. Thank you very much. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia, Datuk.